السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Baik, kita sambung, kita berhenti di muka surat 100. Betul Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Kemegahan maka jadilah ia daripada kehinaan dengan nisbah. Tuan-tuan kena tengok sikit bawah tu, sampai 9 tu kena tengok sikit. Jadi dia kata bukanlah makna zuhud ini kita pergi jual semua dunia, buang harta, buang sampai kita tak ada harta langsung. Bukan itu maksud zuhud. Maka siapa buat macam tu dinamakan safih. Safih ni bodoh lah, yang ditegah oleh syarak padanya. Maka kerana bahawasanya orang yang tiada nampak pandangan mata hatinya kepada keadaan dunia itu, kehinaan dengan nisbah kepada akhirat. Ini barang siapa yang mata hati dia tak nampak yang dunia ni lebih hina daripada akhirat. Kena nampak ni tuan-tuan, ingatan pada saya dan ingatan pada tuan-tuan. Kena tengok tuan-tuan benda ni, supaya kita boleh hadapi saat yang sukar dalam hidup. Sebab hidup ni tak sama, orang diuji. Bagaimana umat Islam di Palestin, tuan-tuan tengok sekarang kan, ada berapa ramai yang terkorban kena bom. Yang peliknya berita duk kesian kat Israel. Itu yang saya pelik. Yang kena bom punya banyak rakyat Palestin yang mati. Itu negara depa, negeri depa. Betul tak? Negeri depa. Tuan-tuan tahu macam mana boleh jadi sikit Palestin tu. Israel ni cara perangai dia, masuk orang terima. Betul tak? Dulu kesian katanya Holocaust yang Jerman tu, siapa nama tu, Nazi tu kan, apa nama yang misai kontok tu, lupa, Hitler tu, dia kata dia bunuh 6 juta Holocaust Yahudi. Dia benci. Memang sebenarnya orang barat sangat benci Yahudi. Yahudi ni dibenci oleh orang Eropah. Mak Saleh bukan suka. Dia bukan saja mereka baik dengan mereka, dia ada sebab. Sebenarnya orang Rom benci Yahudi ni. Tuan-tuan boleh baca sejarah mereka. Mereka ni kalau dulu di Eropah dulu, di zaman dulu di Eropah, mereka duduk dalam ghetto. Ghetto ni satu pagar tinggi besar. Mereka kena duduk dalam tu. Sebelum terbenam matahari semua kena balik duduk dalam tu. Pasal apa? Orang Eropah ni Mak Saleh lah, tak kira lah Rusia ke, Britain ke, Perancis ke, yang rambut perang ni, dia panggil apa? Bani Asfar. Termasuk Amerika. Amerika tu Rom juga. Dia duduk Amerika. Amerika tu bukan negara mereka, tu negara Red Indian. Dia pergi jajah, dia bunuh 20 juta Red Indian. Dia perampas. Padahal bukan negara mereka. Sama New Zealand bukan negara mereka pun. Dia semua orang Rom. Mak Saleh, kita kata Mak Saleh lah, senang kata Mak Saleh. Orang putih, kita kata orang putih Mak Saleh. Dia bukan suka Yahudi. Yahudi lain. Ratusan tahun dia duduk dalam ghetto. Sebab dia anggap Yahudi ni satu bangsa yang jahat dan bangsa yang mengamalkan ilmu hitam. Tak boleh duduk bergaul dengan orang Eropah. Jadi sebelum kali tak masuk ghetto kena tangkap, pergi kena pukul, pergi kena bunuh. Dia duduk dalam ghetto lama duduk dalam ghetto. Sampailah bila kononnya zaman sekarang ni kebebasan, hak bersama dan sebagainya kan, nampak tak? Bila katanya dia dibunuh oleh Hitler, memang Hitler benci pada dia pun. Benci sungguh pasal bangsa yang jahat.
Jadi katanya dibunuh 6 juta. Ada yang kata betul, ada yang kata tipu. Tapi wallahualam, tapi memang bukti sejarah memang ada. Hitler bunuh dia. Memang ada, dan dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Itu memang ada. Kena bakar hidup-hidup, ada yang kena guna gas apa? Ya, apa benda gas tu memang sangat sakit lah kalau kena. Gas apa tu? Bila masuk dalam paru-paru ni terbakar paru-paru. Sakit sebelum nak mati tu. Tempat gas sarap, kebuk pembakaran tu depa ada lagi, dia bubuh, ada lagi kesan bila depa duduk dalam tu, Hitler buh ramai-ramai, dia hantar gas tu, sebelum nak mati depa cakap-cakap dinding tu. Saya sangat. Hitler benci. Kita tak nafi kata Hitler buat tu bagus, yang Hitler buat tu jahat lah. Mana boleh buat macam tu kat orang. Sekalipun dia Yahudi, tak boleh lah buat macam tu. Tapi saya nak cerita, kebencian Hitler tu ada asas, tapi tindakan tu tak boleh lah. Tindakan tu melampau. Memang Yahudi bangsa yang kalau baca dalam sejarah jahat. Bunuh Nabi-Nabi, betul tak? Bunuh Nabi, dalam Quran sebut bunuh Rasul, tipu. Dengan Allah pun tipu. Dengan Allah tipu. Ketika mana Allah Ta'ala suruh ambil perjanjian, betul tak? Dia pun tak mau ambil. Ketika mana 70 orang pengikut Nabi Musa, Bani Israel lah tu, Bani Israel, anak cucu mereka lah sekarang lah. Banyak para Nabi, anak cucu mereka tu Israel tu, Tok Wan mereka banyak Nabi-Nabi. Tu saya kata keturunan bukan menjamin selamat. Betul tak? Selamat, nak kira keturunan bagus tu, yang orang Yahudi ni duk buat jahat. Tok Nek dia banyak Nabi, 25 Rasul tu banyaknya Bani Israel, yang banyaknya anak cucu Nabi Yaakob. Dia betul anak cucu Nabi Yaakob lah. Baik, waktu nak suruh ambil, waktu mereka dengan Nabi Musa AS ni duduk atas bukit Tur Sina, Allah Ta'ala minta mereka apa? Perintahkan mereka pegang kitab Taurat ni sungguh-sungguh. Wazkuru ma fi la'alakum tadhakkarun. Pegang sungguh, amalkan kitab Taurat. Dia tak mau. Punya teruk tuan-tuan. Sampai Allah Ta'ala angkat bukit Tur Sina, angkat gunung, bukan bukit, gunung besar. Nama bukit Tur Sina, dia gunung besar. Angkat gunung Tur Sina, letak atas kepala dia, letak atas kepala. Bila dia tengok gunung besar, dia berkata apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan taat. Bila gunung tu letak balik kat bawah, sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami ingkar. Itu 70 yang terbaik tu. Itu saya kata, tak ada umat yang terbaik tuan-tuan. Umat Nabi Muhammad lah yang terbaik. Yang Nabi Musa pilih 70 tu yang terbaik tu. 70 yang terbaik. Yang hak yang lain tak tahu lagu mana lagi. Dia punya hawak ni tuan-tuan. Nak cerita ini 70 terbaik. Punya keras kepala lah. Oh, tuan-tuan tengok sekarang macam mana. Baik, jadi tuan-tuan, mereka ni kata dibunuh oleh Hitler. Kesiamnya pasal tahun 1914, 15, tahun 1915 lalu mereka dapat masuk Palestin. Tuan-tuan tengok gambar macam mana masuk. Dengan tak berkasut. Kononnya apa? Pasal dizalimi oleh Hitler. Kesian. Di Eropah kena zalim, masuklah. Jadi orang Palestin pun terimalah dalam keadaan hati yang lapang. Boleh di sejarah, gambar pun ada lagi. Gambar pun ada, peta pun ada lagi. Ada orang simpan lagi dia punya peta apa, geran tanah dia apa dah, daripada kerajaan Turki Uthmaniyah. Masuk sambut, orang Palestin sambut, kesian. Pada tahun 19 apa, yang kepala bawa masukkan dia apa? Dua, Amerika dengan British. Ni apa kepala masuk apa Yahudi ke apa Palestin, sebab depa dah ada apa pengaruh di sana, pengaruh daripada ada di Britain dengan Amerika. Jadi tuan-tuan masuk, bila dah masuk sampai 1930-an dengan jadi perang, bergaduh, dah masuk bergaduh pula, jenis muka tak malu punya. Hang masuk negara orang, betul tak? Ni tanah macam kita ni, tanah Melayu, betul tak? Jangan buat masalah dengan orang Melayu lah, tuan tanah. Baik, Israel masuk Palestin, dah duduk-duduk dicari pasal dengan orang Palestin. Dia pasal tak apalah tuan-tuan, dah bukan sekadar bila bergaduh dengan orang Palestin, British buat keputusan tak boleh lagi masuk dalam 1930-an macam tu. British tak bagi dah mana-mana orang Yahudi masuk ke Palestin sebab bergaduh. Tuan-tuan, dengan British pun dia berlawan. Oh, teruk, muka tak malu cuy. British yang bawa hang pun hang gaduh. Memang teruk tuan-tuan. Sampailah sekali dia pun masuk lagi ramai tuan-tuan, duk masuk daripada seluruh dunia, dia pun gabung balik di Palestin. Ini tanda akhir zaman tuan-tuan. Depa dah ribuan tahun tak berjaya duduk di Palestin. Tu kita kena beringat tuan-tuan. Baca balik sejarah golongan Yahudi ni, dah ribuan tahun sebelum Rasulullah dilahirkan lagi, depa tak duduk Palestin dah. Depa telah dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Bukhtansar. Habis langsung, dengan Rom menghancurkan depa, disembelih habis. Babylon dulu pun sama, Babylon katanya tangkap depa habis. Depa hancur, depa dah ribuan tahun tak duduk di Palestin. Tiba-tiba depa masuk. Kita umat Islam kena beringat, kita dah berada di hujung. Ini kena ingat, kita berada di hujung ni, alamat kiamat. Ini antara alamat kiamat besar. Depa dah mula berhimpun di situ. Sedangkan dah ribuan tahun depa tak duduk di situ. Baca sejarah depa. Yang kita duduk perang bebaskan Palestin dulu,
Kita dengan Kristian, betul tak? Perang salib berapa kali kita duduk lawan Kristian, kita duduk perang. Tiba-tiba lah ni mereka dapat masuk. Sampailah 1948 mereka masuk. Apa British buat? British bagi mereka kereta kebal, bagi anti apa kereta kebal, macam-macam senjata yang canggih-canggih. British lari tinggal. Tinggal. Apa jadi? Perang. British tinggal macam tu je. Pasal tak boleh nak buat apa. Palestin tu negara dia, betul tak? Israel nak rampas negara dia, mestilah dipertahankan. Tapi British dan Amerika bagi senjata yang power-power pada Israel. Apa jadi bila perang? Confirm lah kalah, betul tak tuan-tuan? Palestin, kita tahu hukum sebab kan tuan-tuan, sebab musabab. Kita pun kena ada senjata, betul tak? Takkan kita nak perang pakai pedang tuan-tuan. Dalam Quran sebut wa'idul lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair. Quran sebut kena ada kekuatan sesuai dengan zaman. Bila perang pada 1948 Nakbah tu tuan-tuan, memang Palestin kalah lah. Dan mereka, masa itulah mereka mengisytiharkan negara mereka 1948. Tertegak negara Haram Israel 1948. Sebelum tu mana ada peta, betul tak? Sekarang ni tuan-tuan cuba tengok kat Google, ada kan negara Palestin? Google pun orang Yahudi punya. Tu Facebook Mark Zuckerberg, dia Berg tu Yahudi lah tuan-tuan. Kalau BERG belakang tu keturunan Yahudi lah. Antaranya Mark Zuckerberg, dia tu orang Yahudi. Tengok Google lah tak ada. Padahal tengok peta dulu Palestin. Tuan-tuan, macam mana dia boleh rampas sikit-sikit pada 1948 lagi. Cara dia mudah. Duk perang, duk elok-elok dah okey damai, nanti dia pergi serang Palestin. Dia mula dulu. Banyak provokasi pada dia. Perang-perang, bila dia serang umat Palestin, Palestin bertindak balas dengan tak ada kelengkapan senjata. Betul tak? Lawan sekadar mana boleh. Bila lawan-lawan, datanglah kuasa besar dunia, kita kena berdamai. Betul tak kan? Mailah bincang. Ini panggil Yahudi tuan-tuan, Israel. Jangan buat lagu tu. Ini negara Palestin, nak bincang apa benda ya? Ini negara hang keluar betul tak? Ataupun nak duduk hormatlah negara orang, tanah air orang, betul tak? Itu je. Dah, khalas. Nak bincang apa lagi? Sama kalau dah jadi hak orang, jangan nak mai bincang dulu. Kalau nak tak, itu orang punya. Kalau nak bincang dulu baru kita nak dapat hak kita, itu panggil Yahudi si biji. Apa dia buat? Dia suruh bincang. Bincang buat apa? Kalau tak nak perang, tak nak bergaduh, kena bagi bumi ni kat kami. Panggil Yahudi. Tanazul haq. Kena bagi sikit. Nanti dia dapat sikit tu. Tak apalah, bagilah sikit. Ambillah asalkan tak perang. Tuan-tuan ingat lu Yasir Arafat. Berapa kali tuan-tuan dia perjanjian berkali-kali. Baru kali ni ya Hamas mula serang, betul? Baru kali ni. Sebelum ni Israel yang mula dulu provokasi, serang Masjid Al-Aqsa. Berapa kali dia buat, betul tak? Kenapa dunia senyap? Artis-artis ni, betul tak? Hak ni saya tengok sedih tu bila tengok Elon Musk, kemudian siapa lagi yang duk sebut menyokong Israel. Saya pelik tuan-tuan. Tapi alhamdulillah Perdana Menteri kita masih disebut apa, bersama dengan perjuangan rakyat Palestin. Okeylah itu tuan-tuan, ada itu kita okeylah sikit, berani sebut sikit lah. Jadi tuan-tuan, lagi siapa lama ramai gila tuan-tuan yang saya dengar yang hak jenis-jenis apa keluar kenyataan sokong Israel. Yang lagi sedih kalau ada orang di Malaysia, tak kira lah Muslim ke bukan Muslim, tak patut lah, betul tak kan? Tak patut keluar kenyataan yang seolah-olah menyokong Israel yang jelas-jelas jahat. Itu negara orang, bukan negara hang, betul tak? Tak apalah tuan, dipendek ceritanya, okey bagi sikit. Bila dah hidup aman, nanti dia buat kacau lagi. Nanti pergi serang lagi. Dia mula dulu, baca sejarah, dia mula dulu. Dia serangi Palestin. Pasal apa? Dia nak ambil bumi tu. Sikit. Dia buat lagi kacau. Bila buat dia berserang, Palestin mati ratusan, mungkin ribuan mati. Kekuatan tak stabil, betul tak? Dia tak ada kekuatan. Hang ada terkebai, ada anti terkebai, ada jet F-16, macam-macam jet ada. Jadi kuasa besar macam okey dia pun mai okeylah, kita kena berdamai. Betul tak kan? Kita mesti damai. Damai macam mana? Bincang macam mana? Bagi sikit lagi. Tu dia. Itu yang sampai habis langsung Palestin. Itu skill dia. Jangan duk ada orang panggil lagu tu. Mudah-mudahan di Malaysia ni tak ada panggil lagu tu. Kalau menjadi hak negeri tu bagi. Kalau hak menjadi golongan ni bagi. Tidak ada perbincangan pada hak orang. Betul tak kan? Boleh kita rampas hak orang? Nak bincang lu. Ni aku punya. Bagilah, betul nak bincang apa benda aku punya, ni geran kereta aku. Hang tak ada hak. Betul tak kan? Tak ada bincang-bincang. Betul tak? Bincang ni apa? Bincang ni serah balik. Itu je perbincangan dia. Serah hak balik hak aku. Tapi dia kata aku tak mau serah. Hang kena apa? Hang mesti apa? Bagi aku separuh, hang separuh. Tak boleh satu hak aku. Betul tak? Itulah cara Yahudi. Itulah cara Israel. Tak apa tuan-tuan.
Setebuk sikit tuan-tuan pada Israel ni. Bukan apa saya sedih, saya tengok ada satu bapa yang angkat bayi dia yang terkorban. Betul tak kan? Sedih saya tengok dia. Dia angkat jenazah, kemudian dia baca, sedih. Dunia tak tengok. Betul tak kan? Yang kita tengok berita-berita dunia apa? Oh, berlaku pembunuhan besar-besaran oleh Hamas. Mati sikit je pun. Bunuhan besar-besaran. Luku pala ni. Mati sikit dia buat teruk tahu tak? Oh, ini pembunuhan besar-besaran. Sebab apa? Masa ni dia nak ambil tindakan. Kita tahu dia nak ambil tindakan yang melampau. Digambarkan macam Hamas ni teruk sangat. Betul tak? Allah, teruk betul. Seolah-olah dialah victim. Betul tak? Hang bunuh. Tuan-tuan, berapa puluh ribu rakyat Palestin tu korban. Daripada dulu. Tak silap saya tuan-tuan, dah puluhan ribu tuan-tuan. Ke dah ratusan ribu pada dulu. Yang ni baru mati 300. Ini pembunuhan apa? Allah. Yahudi punya pakai tuan-tuan. Jadi saya sedih lah tengok bila dia angkat anak dia. Dia hidup tuan-tuan. Kita kena tahu ada dunia dan ada akhirat. Betul tak? Bila kita beriman macam tu, kita harap kematian anak dia itu menjadi asbab untuk dia masuk syurga. Betul tak? Ataupun menarik tangan ayah dan mak dia masuk syurga. Kita tengok akhirat, jangan tengok dunia. Bila kita tengok dunia, kita akan sedih. Betul tak kan? Oh Allah, dia berkuasa lah. Betul tak kan? Jangan tengok dunia, tengok akhirat. Baik tuan-tuan. Kemudian baik, kekeruhnya, kepadaan kekeruhannya dan bercampur lazat kehinaan dengan nisbah pada akhirat, dan kekeruhannya dan bercampur lazat dunia itu dengan pedihnya yang kekal selepas itu. Jangan kena tengok lah. Dunia ni sekejap je. Betul tak? Sekejap je. Nikmat sekejap, pedih dia teruk. Tuan-tuan boleh tengok ada satu orang yang terkenal, suka tolong orang tu. Saya tak nak sebut nama dia. Dia suka tolong orang, merata tolong orang. Sana dia pergi, situ dia pergi. Saya tak nak sebut nama dia lah. Tapi tuan-tuan tengok kes dia tuan-tuan. Sian dia. Tapi kes dia tu nak kata tipu, mana boleh kata tipu. Terbukti. Betul tak kan? Polis pun tengok handset dia. Ada berapa ratus laman website lucah. Terbukti dalam handset dia tu ada. Ada dia perbualan-perbualan yang bukan-bukan dengan bini orang, dengan ni. Memang ada lah kalau berdasarkan kajian. Tapi nak menang kes kita tak tahulah dalam mahkamah lah. Tapi saya tengok bila jadi kes tu, saya nampak dia punya followers jadi kurang. Lepas tu saya tengok like di Facebook dia turun mendadak. Dulu di Facebook dia sekali dia bubuh 100,000, 200,000 like. Tuan-tuan, Perdana Menteri pun kalah. Tak ada orang macam tu. Tapi dia tak elak lah. Ronaldo apa semua tu lagi hebat lah. Dia berjuta orang like dia, Ronaldo. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, dia punya like tu hebat. Saya tengok, oh dahsyat. Dia umpama gunung yang hebat. Saya nampak, betul tak? Bila orang kutuk dia, seluruh netizen pergi serang orang tu. Orang sayang pada dia. Saya pun kagum dengan dia. Saya tengok bila tiap kali banjir orang susah, dia orang pertama sampai. Betul tak kan? Belum YB sampai, belum Sabah sampai, dia sampai dulu. Jadi tuan-tuan, tiba-tiba jadi kes ni. Mula kita tak percaya juga. Tapi bila tengok tuan-tuan, oh punya kes dia memang ada. Sabit prima facie dia. Tahu prima facie tu? Maksudnya benda tu memang ada untuk didakwah, bukan tuduhan kosong. Tinggal pada dia lagi bagaimana dia nak cari apa? Panggil apa? Albai dah tak ada lah tuan-tuan. Macam mana nak pandai bercakap supaya dia boleh lepas. Itu je lah. Mangsa suka sama suka ke, tak ada perasaan ke, betul tak? Itu je lah. Tapi nak cerita nampak tuan-tuan, sedap sekejap. Betul tak kan? Sedap sekejap, tapi hang punya pedihnya tu teruk. Betul tak? Lama. Ada orang ustaz terkenal, orang ramai suka mengaji dia. Contohlah dia terjebak dengan rogol orang. Sekali terjebak dengan rogol orang, sabit kesalahan, dia punya pedih dia tu lama. Silap-silap tuan-tuan tenggelam terus dalam dunia dakwah. Betul tak? Nafsu sedap dia sekejap, pedihnya lama. Betul tuan-tuan? Dunia begitu kan? Kemudian terputus kekal selepas itu, maka terputus oleh barang yang bersih ia daripada lazat dunia, padahal bersegera. Maka orang yang tersebut itu fasid akal. Orang macam ni rosak akal. Fasid tu rosak akal. Rosak akal. Baik, kerana bahawasanya yang dipandang dengan mata hatinya dan yang dicuba daripada ahli percubaan itu ialah yang menunjuk di atas fasid akal orang yang tersebut itu. Maka betapalah dibilangkan orang yang tidak akal itu dimasukkan dalam jumlah daripada alim ulama akhirat. Tak boleh lah. Orang yang tak nampak akhirat, dia nampak dunia je hebat, mata hati dia tak tengok langsung akhirat. Tak tengok langsung akhirat. Orang lagu ni tak boleh digolongkan dengan ulama
akhirat. Dia ulama dunia, ulama su. Baik, kemudian dan barang siapa tidak nampak pandangannya dengan mata hatinya dan tidak iktikat ia dengan hatinya, akan sabit 3 perkara, bahkan ia nafi akannya. Nampak, dia akan sabit dalam hati dia 3 perkara ni, sedangkan akalnya waras akan nafi kan. Apa dia? Yang pertama, amat besar pekerjaan akhirat dengan nisbah kepada pekerjaan dunia. Ni jelas akal tahu, tidak, tapi dia nafi kan. Akal tahu. Kalau kita tanya semua orang tahu mana lagi nikmat akhirat dengan dunia. Oh, nikmat akhirat, tapi tindakan dia, dia pentingkan dunia. Tu kata nampak tahu tapi menafikan, etikat tapi menafikan. Bila tanya tahu, dunia lah lebih ustaz, tidak kan. Tapi bila tanya tindakan, nampak dia pentingkan dunia. Itu satu. Kemudian, kekal akhirat tidak baginya akhir sebagaimana dunia ada akhirnya. Semua tahu, tidak? Semua etikat tak? Etikat, tapi tindakan tak betul. Tahu bila tanya semua orang Islam mana yang kekal dunia ke akhirat, semua jawab apa? Oh, akhirat lah kekal. Betul tak? Tapi bila tengok tindakan, kenapa hang utamakan yang binasa daripada yang kekal? Betul tak? Kita boleh nampak kan, dunia ni nikmat dia sekejap, tuan-tuan. Betul tak, tuan-tuan? Nikmat sekejap. Dan benda dia hampir sama ya semua, tuan-tuan. Contoh je lah, tuan-tuan. Saya bagi contoh satu. Kita ada nafsu seks, contohnya lah, suka pada orang perempuan. Orang perempuan suka pada orang lelaki. Tuan-tuan tahu, nafsu menyentuh haiwan ada, dan haiwan lebih lagi. Kena tahu. Yang kita duk rasa syok sangat tu, haiwan punya power lagi kuat pada kita. Kuda ke, kaldai ke, dia punya nafsu seks tu lebih pada kita lagi. Kita tak sehebat binatang. Orang lain pun rasa, tuan-tuan. Sedang kita nafsu ni, tuan-tuan, sebenarnya untuk hidup saja, bukan untuk kita follow dia terus. Betul tak? Ikut dia tak habis. Itu Nabi SAW pernah sebut. Kalau kita tengok satu orang perempuan, kita jalan-jalan tengok orang perempuan, kita tengok, wah, lawa. Nabi kata apa? Pergilah, datangilah isteri kamu, sebab nikmat dia sama ya. Betul tak? Nikmat dia sama aja. Sagi bila dah puas sama aja, dah tak lalu. Betul tak? Dah puas sama aja. Itu dunia, tuan-tuan, sama aja. Macam tuan-tuan makanan lah, tuan-tuan ada makanan yang tuan-tuan suka, ada makanan yang tuan-tuan rasa biasa. Ni makanan yang tuan-tuan suka sangat, yang ni tuan-tuan rasa biasa. Tuan-tuan percayalah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan makan nasi kosong 2 pinggan, kenyang tak? Ke tak kenyang? Tak kenyang? 2 pinggan? 3 pinggan, kenyang tak? Kenyang. Dah tuan-tuan kenyang, tuan-tuan tengok nasi berani pun tak lalu. Betul tak betul? Nak cerita hujung dia sama. Dah kenyang, kita pun tak lalu. Betul tak? Kita nak sangat nasi berani gam. Dah dengar nasi gam? Kan, dengar Johor punya kan, gam. Kita punya nak lah makan nasi berani, tak ada. Balik rumah, nasi gam tak ada. Gam uhu ada, tuan-tuan. Tak ada gam. Nasi putih je. Kita lapak makan 2 pinggan nasi putih. Tiba-tiba anak bawa balik nasi berani gam. Lalu lagi makan? Tak lalu dah. Dia wasilah je nafsu tu. Tuan-tuan faham lah? Dia wasilah saja. Sagi dah puas, kita pun tak lalu. Sama nafsu pada orang perempuan, nafsu pada orang lelaki. Betul tak? Sampai tahap kita pun dah tak lalu. Betul tak? Macam tu je. Cuma bila dia nafsu tu naik. Betul tak? Nafsu tu naik. Kemudian itu yang ketiga. Putus segala pekerjaan dunia dengan sekian masanya, dengan mati dan dengan kiamat. Mati, kita semua tahu. Betul, semua i'tikad. Tapi dalam tindakan tak macam tu. Tahu dunia ni akan habis dengan mati dan kiamat. Maka orang yang tersebut itu kafir yang ditinggal akan imannya dengan sebab mengikut ia bagi segala syahwatnya. Tuan-tuan, kafir di sini bukan kafir akidah, kafir dalam tindakan. Dia dipanggil apa? Kufur nikmat. Macam dalam hadis Nabi lah, siapa yang meninggal solat dia kafir. Jumhur ulama sebut kafir di sini bukan kafir akidah, tapi kafir apa? Kufur nikmat. Kufur nikmat macam mana? Nikmat Allah banyak tapi kita tak guna untuk taat pada Allah. Itulah kufur nikmat. Kita guna untuk ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian iman dengan sebab ikut nafsu. Betul, iman dia ada. Iman dia yakin yang 3 tadi tu, yang saya sebut tadi tu. Iman dia percaya, tapi dia tak buat macam tu. Pasal apa? Mengikut bagi syahwat dirinya. Dengan sebab mengikut memilih ia akan mengambil dunia di atas meninggal akhirat. Itu punca dia.
Sebab dia nak dunia lebih pada akhirat. Maka betapalah ada masuk di dalam jumlah alim ulama oleh orang yang tiada iman baginya. Kerana dalil atasnya demikian ialah hadis yang mengeluarkannya oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah, Hilyatul Awliya. Pada terjemah Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, ini ulama tabi'in, daripada Abu Hurairah, yang mengangkat ia akan hadis ini kepada Nabi SAW, berkata ia, baik, la imana liman la aqlalah wala dina liman la aqlalahu. Bermaknanya tiada iman bagi orang yang tiada akal baginya. Ini iman yang kamil, bukan kafir, iman yang sempurna. Macam disebut, tidak beriman salah seorang kamu sehingga dikasih saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya. Bukan tak beriman tu kafir, tidak sempurna iman, la yukmilul iman. Dan tidak ada agama bagi orang yang tiada ada akal baginya. Yang ini agama yang kamil, sempurna. Dan barang siapa yang tidak nampak dengan mata hatinya akan bahawasanya tiada dapat berhimpun dunia dengan akhirat, dan bahawa tiada tahu ia qaul pula tahu ia pula akan bahawa menghimpun di antara dunia dan akhirat itu ialah tamak yang bukan pada tempat tamaknya, bukan tempat sepatutnya. Dunia dan akhirat takkan boleh dihimpunkan. Dia takkan boleh dihimpunkan. Kalau kita cuba kerja sampai kita tak semayang, kita dah tinggal akhirat. Betul tak? Kalau kita dah apa, cari duit sampai kita tak tengok halal dan haram, ni kita kata bercanggah ni. Cari duit sampai apa, jual benda yang haram, terjebak dengan riba, terjebak dengan rasuah, terjebak dengan banyaklah benda-benda yang haram, tuan-tuan. Pasal nak cari duit, dia takkan himpun benda ni. Selagi kalau tuan-tuan cari rezeki yang halal dengan jalan yang halal, tuan-tuan mencari akhirat sebenarnya. Betul tak? Tuan-tuan cari rezeki yang halal, cara yang halal, tuan-tuan nak sara isteri, tuan-tuan guna rezeki itu dengan jalan yang halal, itu tuan-tuan mencari akhirat. Ni kita kata orang yang mencari dunia dengan cara yang haram, ataupun cari dunia halal tapi sampai tinggal benda yang wajib. Boleh tak? Itu makna dia. Baik, kemudian maka orang yang tersebut itu ialah orang yang jahil dengan syariat bagi segala nabi-nabi alaihimussalam, bahkan ia orang yang kafir, yang ni ingkar. Tuan-tuan, dia sebab tu jangan ingat kafir ni apa, kafir ni kafir akidah. Kafir ni bahasa Arab, tuan-tuan. Kafir ni maksudnya, kafir ni orang yang apa, petani saja maksud dia. Orang yang mengambus. Petani itu kan dia kambus biji benih supaya tumbuh kan. Orang kafir tu maksud dia orang yang kambus hati dia daripada beriman. Kalau kita kata kita ada kawan kita tak beriman, kita kata dia kafir. Kafir itu bahasa Arab. Bahasa orang putih dia kata apa? Non-Muslim. Bahasa Melayu dia kata apa? Tidak beriman. Maksud dia perkataan kafir itu bukanlah ofensif. Tak, ofensif ni maksud dia menyerang, bukan. Itu bahasa Arab. Takkanlah bahasa Arab nak sebut non-Muslim kot. Itu bahasa orang putih. Ada orang disebut kafir ni dia rasa macam apa? Teruk. Tak, teruk tu bukan. Tapi nak kata, takkan nak kata orang bukan Islam, nak kata dia Islam kot. Kafir lah. Baik, kemudian Islam tu bahasa Arab, kafir pun bahasa Arab. Baik, yang ni ingkar dengan Al-Quran yang mulia sekaliannya daripada awal Quran hingga akhirnya, kerana bahawasanya Quran itu menerang ia daripada awal hingga akhirnya dengan sekalian hukumnya dan dengan sekalian kisahnya. Macam-macam hukum dan kisah-kisah. Cerita buat apa ni, tuan? Hikayat macam-macam hikayatnya, dan dengan sekalian bandingan macam-macam bandingannya, dengan sekalian pengajarannya di atas kehinaan dunia dan di atas besar pekerjaan akhirat. Inilah, tuan-tuan, siapa yang baca Quran, tuan-tuan faham, tuan-tuan tahu Quran berkali-kali nak cerita dunia ni tak ada apa-apa. Banyak ayat Quran, dunia ni tak ada apa-apa. Yang sebenarnya mana akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itulah yang kekal dan lebih baik dan kekal. Ingat tu, tuan-tuan, kena tengok dua-dua. Quran banyak sebut walal akhiratu khairun laka minal ula, wal akhiratu khairun laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada yang pertama. Ini dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidak adalah kehidupan dunia ni melainkan kesenangan yang menipu.
Banyak ayat tu, banyak tak tuan-tuan baca? Banyak ayat tu ulang berkali-kali. A'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dalam ayat yang lain apa? Ketahuilah hidup dunia ni hanyalah apa? Senda gurau, permainan. Kamu bermegah-megah banyaknya harta dan anak pinak. Tidak kan? Oh, motor apa? Rumah hebat. Oh, syok orang tengok. Tidak, oh syok. Bukanlah haram tuan-tuan. Benda tu dia ada kala bangga ni, kita bangga megah lain. Sampai kita lupa nikmat tu daripada Allah. Tapi kita syok lah. Tidak kan? Orang puji lawa bini hang tu. Oh, kita syok masa. Orang puji kan anak hang pandai ni, kita syok. Dunia Allah Ta'ala sebut, orang puji kita, kita syok. Oh, hang pangkat bagus tu. Oh, kita pun dengar, oh syok kita dengar. Jangan tuan-tuan megah sangat sampai lupa nikmat tu pada Allah. Itu haram tuan-tuan. Tuan-tuan nak seronok atas nikmat, tak apa. Seronok atas nikmat. Tidak, janganlah megah. Kalau tuan-tuan dah megah, jangan macam Qarun kan, jalan kekayaan, tayang, megah. Itu tak elok, haram. Haram. Tapi kalau sampai mengkecilkan orang lain, tengok orang lain kecil kan, hina, miskin, malah, itu dah jadi takbur. Itu lagi teruk dosa dia. Baik, ingat dapat nikmat lagu mana pun, ingat ni daripada Allah. Okey, selesai tuan-tuan. Tapi seronok tak tuan-tuan? Seronok tak? Seronok. Betul tak? Seronok lah, kita ada nikmat. Baik. Itu dunia tuan-tuan. Quran banyak tuan-tuan boleh baca ayat Quran, banyak Allah Ta'ala sebut macam tu. Dunia ni tak ada apa-apa. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Wahai Muhammad, jangan kau mata ni jangan kamu lihat, kamu panjangkan penglihatan kamu, kita semua lah tuan-tuan, kepada bunga-bunga nikmat dunia yang diberikan isteri-isteri pemimpin-pemimpin kafir ni. Isteri-isteri mereka lawa-lawa, malah boleh berzina lagi. Betul tak? Berzina, perempuan lawa-lawa. Jangan tengok. Itu hanyalah bunga-bunga bunga-bunga dunia yang Allah Ta'ala uji mereka. Kata Allah, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Kita boleh tengok kan, non muslim, betul tak kan? Kita boleh tengok ada orang yang tak beriman dengan wajah dia lawa, kulit dia lawa, betul tak? Pakai artis daripada Korea, artis daripada mana-mana, lawa-lawa kita tengok. Kata Allah, jangan pandang benda-benda tu, sekejap je, betul tak? Tuan-tuan boleh tengok artis-artis dulu yang lawa-lawa, bila dah tua lawa kah? Betul tak? Artis dulu-dulu yang tua-tua kita tengok masa dalam TV kan, Hindustan dulu ke, yang lawa-lawa dah tua. Ada yang dah tua, dia tak berani kamera ambil. Pasal apa? Dulu orang tengok aku lawa, sekarang dah tua. Ada orang dia hilang macam tu je. Pasal apa? Dia malu kamera ambil gambar dia, dah tua. Ada tuan. Tapi kadang-kadang kamera ambil juga, kita tengok, oi, jauhnya muka dia. Betul tak? Jauh, sekejap je masa. Sekejap. Dan kenapa dalam Quran disebut bunga tuan-tuan? Kenikmatan dunia disamakan dengan bunga. Dalam hadis lain Nabi sebut, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yaftahu alaikum min zahratid dunya wa na'imaha wa zinataha. Antara benda yang aku sangat takut berlaku ke atas umat Islam ni, bila dibukakan kesenangan dunia, bunga-bunga keindahan dan perhiasan dunia, takut jadi lalai. Nikmat sangat takut jadi lalai. Tuan-tuan, ulama bahas kenapa dalam Quran sebut, dalam hadis sebut bunga tuan-tuan. Dunia disamakan dengan bunga. Dia macam ni. Bila ulama bahas, tuan-tuan cuba tengok pokok kan. Saya minta maaf tuan-tuan, saya memang sensitif si hidung. Haji pun sensitif kan. Saya kalau debu ya, saya tak tahan. Sinus sama apa? Sinus. Macam itulah. Ini okey lah sikit tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan tengok pokok kan, berbunga, cantik je bunga. Tapi masa tengah bunga tu kita pergi petik dia. Lawa kan, kita pergi petik. Lawa. Apa jadi setelah tu? Dia akan layu. Betul tak? Mula-mula kita tengok menarik. Dunia memang macam tu. Semua tuan-tuan, harta ke, orang perempuan ke, pangkat ke, kemasyhuran ke, semua macam tu. Sebelum dapat dia punya dia punya, bukan dia punya nak tuan-tuan, teruk sungguh lah, cempera sungguh, nak sangat. Tapi bila dia dah dapat, dia biasa je. Memang macam tu. Bila dah dapat, biasa saja. Dia nak sangat, bila dah dapat, biasa. Itu dunia tuan-tuan. Sebelum dapat tu yang dia nak sangat tu, terketak-ketak lah tuan-tuan, nak sangat.
Tapi dah dapat biasa saja. Dia ada benda tu dah biasa kan. Tak ada apa. Jadi bunga ni tuan-tuan nampak cantik. Bila tuan-tuan petik, apa jadi? Layu. Dan tuan-tuan tak dapat makan buah dia. Betul tak? Sabarlah Sat. Betul tak kan? Tengok dunia yang cantik, sabar Sat. Pasal apa? Daripada bunga nanti dia jadi buah, barulah dapat makan. Jangan jadi kera tu, jadi kera tuan. Tuan-tuan kat rumah tuan-tuan ada pokok, habis semua bunga tuan-tuan, kera punya perangai. Betul tak tuan-tuan? Perangai kera. Itu yang adalah hadis sebut. Orang apa? Nanti akan ada umat Nabi yang minum arak, tapi dia kata tu bukan arak. Itu hadis akhir zaman. Ada 40 hadis akhir zaman. Fahmi Zamzam. Anak Ustaz Fahmi Zamzam rahimahullah. Minum arak. Lepas tu menyanyi kan. Ada orang perempuan yang menyanyi. Lepas tu ada apa? Muzik, perempuan menyanyi, arak. 3 tu sekali. Mereka akan ditenggelamkan dan akan diubah wajah menjadi apa? Kera dan babi. Tapi kita tak pernah dengar ni. Betul kan? Tak pernah dengar ni pun. Zaman dulu dah ada Bani Israel. Sekarang ni tak pernah dengar ni pun. Orang duduk kat kelab malam tu, minum araknya dengan apa, mabuknya dengan perempuannya, muziknya. Muzik dalam kelab malam tu memang haram tuan-tuan. Confirm haram, tak ada khilaf lah. Muzik kalau bercampur dengan perempuan menari, muzik, arak, muzik tu memang haram seharam-haramnya. Tak ada perlu khilaf. Saya dengar ada khilaf. Khilaf ni kalau dia guna untuk lain, itu ada khilaf. Yang kalau campur tiga benda tu, muzik memang haram terus. Bil ijma' haram. Tapi tak pernah dengar pun. Tapi dah ada tuan-tuan. Jadi perangai kera dan perangai babi. Ada tak? Perangai kera ni apa? Merosak. Ada tak orang mabuk langgar orang? Orang bersepah. Kera tu. Perangai kera tu, bila mabuk menyusahkan orang. Betul tak? Nabi menguatkuasa pun jadi susah. Mabuk. Pergi tetap orang lah, apalah. Betul, mabuk. Menyusah. Itu perangai kera. Merosak. Perangai babi ada tak? Ada. Perangai babi ni apa? Babi ni satu binatang yang sangat suka seks bebas. Itu babi. Cerita dia panjang tu. Itulah babi adalah binatang yang seks bebas. Dia tak ada cemburu. Jadi dia bila pergi kelabing minum arak mabuk, ada tak terlibat dengan zina? Itulah perangai babi. Dah ada ke tak ada? Ada. Baik, kemudian. Baik. Hikayah macam-macam dengan sebab macam tu. Dan sungguh mana? Kehinaan dunia dan di atas besar pekerjaan akhirat dengan nisbah kepada kerajaan dunia. Maka sungguhnya orang yang tersebut itu, ia membacakan Quran dengan lidah jua. Baik. Dan tidak melampaui mesra kepada hatinya. Baca Quran tak masuklah hati. Tak, Quran duk sebut akhiratnya lebih, dunia ni tak ada apa. Akhiratnya lebih, akhirat dunia ni tak ada apa. Supaya kita tak menyesal apa yang kita hilang daripada dunia. Kita tahu tak hilang pada akhirat, ada di akhirat. Kemudian mana ni? Dan maka betapalah dibilang akan orang semacam itu daripada jumlah alim ulama yang abrar, yang banyak beramal ia dengan ilmunya. Dia nak cerita panggil ulama su, betul tak? Mudah tentang ulama su kalau sekarang ni tengok. Kan saya sebut kat tuan-tuan, macam Imam Syafi'i sebut. Kalau belakang ni banyak orang yang merangi Islam, benci pada Islam, duduk belakang ni. Confirm ulama su. Ulama yang memusuhi dia, banyak yang musuh dia, orang yang benci pada Islam. Dia ulama akhirat. Tidak, sebab ulama akhirat dia akan dimusuhi oleh musuh-musuh Islam. Adapun ulama dunia, dia akan diangkat oleh musuh-musuh Islam. Tengok yang tu ya. Tak payah susah. Imam Syafi'i sebut lama dah. Baik. Dan barang siapa tahu ia akan sekalian yang tersebut itu, maka tidak juga ia memilih mengambil akhirat di atas meninggalkan dunia, maka orang yang tersebut ialah daripada orang yang terkena tawanan segala syaitan, dan sanya telah membinasa akan dia oleh keinginan hawa nafsunya, dan telah mengerasi di atasnya oleh celakanya. Nampak? Baca Quran tahu dah. Dia tahu dah. Oh, dia ulama. Ni cerita bab ulama ni. Ni dalam sebenarnya konteks ni ulama. Dengar dia dah tahu dah. Oh, dunia ni lah yang fana, akhirat lah yang lebih. Dia tahu dah semua yang dalam Quran ni. Tapi dia tetap meninggalkan akhirat, mengutamakan dunia. Ni pengarang ni kata ni. Inilah orang yang mengerasi celakanya ke atas dirinya, menjadi tawanan syaitan, mengutamakan nafsunya. Kemudian, maka betapalah dibilang akan orang yang semacam itu daripada jumlah alim ulama akhirat yang berpangkat tinggi di sisi Allah Ta'ala, bahkan ialah daripada jumlah alim ulama su
Dan sungguhnya terbahagi alim ulama itu kepada dua bahagi. Yang pertama, alim ulama akhirat. Itu pertama. Alim ulama akhirat, kita sebut dah ulama akhirat. Ini ulama yang baiklah. Alim ulama su ataupun bagi ulama dunia, ulama jahat, ulama dunia. Kerana datang beberapa hadis dan beberapa hadis athar yang menunjuk ia di atasnya demikian itu. Baik. Maka yang pertama daripadanya hadis asar daripada Hasan al-Basri daripada Ali bin Abi Talib berkata, ya. Kenapa Hasan al-Basri banyak ambil pada Sayyidina Ali? Sebab Hasan al-Basri ni dia sangat kagum dengan Sayyidina Ali. Sebab apa dia sangat kagum dengan Sayyidina Ali? Dia tidak kagum pada Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Osman. Bukan. Bagi dia Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Osman lebih afdal daripada Sayyidina Ali. Tapi kenapa dia kagum Sayyidina Ali? Sebab dia tak sempat jumpa Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Osman. Dia tak sempat. Dia lahir pada zaman Sayyidina Ali. Jadi dia sempat mengaji dengan Sayyidina Ali. Jadi banyak ilmu dia daripada Sayyidina Ali. Sebab dia sempat bertemu dan mengaji dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu yang dia sangat. Kalau Sayyidina Hasan Basri banyak dinukil daripada Ali bin Abi Talib. Sebab dia sempat jumpa. Sebab tu dia pernah, Hasan al-Basri mengajak di Masjid Basrah. Sayyidina Ali masuk. Tengok Sayyidina Hasan mengajak. Sayyidina Ali tanya seorang-seorang, siapa yang tak dapat, dia masjid luah bukan macam kita tak luah sangat, masjid dia luah. Sana ada satu halqah ilmu, sana ada, maksud dia banyak tempat orang mengajar. Sayyidina Ali tanya agak lebar. Mudah Sayyidina Ali tanya, apa yang menguatkan agama dan apa yang menghancurkan agama? Itu je Sayyidina Ali tanya. Semua tak dapat jawab. Sayyidina Ali kata, pergi mengaji dulu. Sampai ke Hasan Basri boleh jawab. Yang menguatkan agama ni apa? Qanaah. Jadi kita berpada zuhud ataupun qanaah. Kita berpada-pada, kita tak memerlukan harta dunia. Betul tak? Cukup dengan apa yang ada, qanaah, tak tamak. Dia tak tamak. Cukup apa rezeki yang Allah Taala bagi pada dia. Dia rasa cukup, tak perlu dah sampai dia buat benda-benda yang haram ataupun buat pekerjaan sampai dia meninggalkan ibadah-ibadah. Itu bagian qanaah. Berpada-pada rezeki yang Allah Ta'ala bagi kat dia dengan jalan apa? Selama mana dengan rezeki itu tidak mengabaikan tanggungjawab dia, apa ibadah dia, dan tak terjumus kepada benda yang haram. Qanaah. Kemudian saya nak ditanya lagi, betul. Saya nak ditanya lagi, apa yang menguatkan agama? Apa yang menghancurkan agama? Tamak. Betul tak? Tamak habis. Walaupun dia ustaz, walaupun dia alim ulama, dia tamak dengan dunia. Betul tak? Bila tamak dengan dunia, sehingga dah dia mengabaikan hukum hakam dunia. Orang boleh nampak dia mahakam. Dia mengabaikan hukum hakam dunia. Dia mengabaikan tuan-tuan mana halal dan haram tuan-tuan. Sebagai contoh mudah tuan-tuan bisa dengar apa atomi. Tengok atomi. Syarikat di Pek Untang ada. Syarikat Korea punya tu. Syarikat tu jelas-jelas. Syarikat tu dana dia untuk menolong apa? Kristianisasi. Dia tulis dia website dia jelas benda tu. Jelas dia tulis. Ada berapa orang yang jadi perbahasan kan. Ada orang tu dia tinggal, ada berapa orang yang tinggal. Sedangkan pendapatan bulanan mereka tuan-tuan dah lebih 100,000. Oh tuan-tuan boleh tinggal kan tuan-tuan? Agak-agak kalau kita boleh tinggal sebulan 100,000 tu. Hoi, berat tuan-tuan. Ada orang yang saya kenal di Facebook tuan-tuan. Dia antara yang duduk level-level atas. Dia punya pendapatan kalau dia duduk lagi sekarang mungkin dah 200,000 sebulan. Kita dengar 200,000 tu. Banyak. Dia sanggup tinggal Sanggup tinggal. Pasal apa? Bila dia terbukti jelas, memang sebab tuan-tuan tahu, kalau tuan-tuan pernah pergi ke orang asli di mana, di Lenggong apa semua tu, dia pun banyak pendakwah Kristian masuk. Daripada Korea Selatan ada, daripada Jepun ada, daripada Eropah ada. Pasal apa? Dia pun duit banyak Kristian ni. Antara duit pada mana? Pada perniagaan-perniagaan tu lah. Tapi saya kagum orang boleh tinggal. Tapi yang saya sedih tuan-tuan, ada ustaz yang saya kenal, ustaz mengajak masjid juga di Taiping. Dia tak mau tinggal. Nak tinggal lagu mana? Dah sebulan ribu-ribu. Pakai serban. Ngajak masjid. Saya kawan saya cerita sedih ke. Saya kenal je ustaz tu, serban mengajak surah. Pasal apa? Bagi dia boleh, dia kata pasal kita berniaga. Tak ada masalah kita berniaga kalau kita nak beli kedai non-Muslim, tak ada masalah. Tapi bila dia dah jelas-jelas sebut hasil sumbangan apa bisnes kami ni untuk kristianisasi, dan kita tahu kristianisasi ni pun salah di negara kita, betul tak? Tak boleh agama lain tarik orang Islam masuk agama dia.
Tapi cara dia pun tuan-tuan faham lah. Bukan dia tarik lagu tu, oh bagi makan gini, macam-macam sampai orang jadi suka. Bila dah jadi suka, kebebasan beragama, betul tak? Jadi kita nak dakwah lagu mana? Baik. Tapi nak cerita gitulah. Malah di Perak ada seorang pakar motivasi tu. Dia tu ratus-ratus ribu tu sebulan tu. Yang tu pun sama, dia tetap mempertahankan, bagus dia kata. Itu kita kata kadang-kadang orang dah apa, dalam hati tu dah ada tamak. Betul tak? Walaupun dia ada label ustaz, dia tahu benda ni tak bagus. Tapi yalah, dah bulanan beribu-ribu, bukan senang nak tinggal. Baik, kemudian baik, daripada Hazan berkata, ya, saya nak berhenti di sini tuan-tuan. Boleh kot no? Kita dah berhenti di sini. Kita sambung muka surat 102. Nanti kita baca lah sikit tu. Cukup sekadar tu tuan-tuan. Saya mohon maaf oleh kurangan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Isari muslimin wa muslimat minna wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyya wa la mahmula wa la matula wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wasallam barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.